أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam masjid ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah malam ini kita akan bersembang dan berbicara tentang suatu golongan, suatu kumpulan ataupun suatu puak yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, iaitu golongan as-saibah ataupun as-sabiin. Siapakah golongan saibah? Siapakah juga dikenali sebagai golongan as-sabiin? Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 62. Di dalam ayat yang lain lebih kurang senada dengan ayat yang pertama tadi, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala merakamkan golongan as-sabiin ataupun saibah ini di dalam surah Al-Maidah ayat 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Dua ayat yang baru sama-sama diperdengarkan tadi adalah merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 62 dan surah Al-Maidah ayat 69. Lebih kurang makna dan terjemahan, sesungguhnya di kalangan manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan kaum Yahudi, begitu juga dengan kaum Nasrani ataupun Nasara. Dan Allah sebutkan di sini satu lagi kelompok, iaitu as-sabiin, yang kita nak bicarakan pada malam ini. Man amana billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan mereka juga mengimani akan adanya hari akhirat, hari pembalasan kepada setiap amalan-amalan manusia. Wa amilas salihan, begitu juga mereka mengamalkan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik di sisi agama. Falahum ajruhum inda rabbihim, nescaya pastilah Allah akan membalaskan setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dengan pahala-pahala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak adalah rasa cemas atau ketakutan yang menimpa diri mereka, dan tidak adalah duka cita ataupun kesedihan terhadap diri mereka. Jadi sekali imbas dan sekali pandang, dalam ayat ini seolah-olah ada kenyataan yang bersifat sama rata, penyamarataan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada 4 golongan. Sama ada daripada golongan orang-orang yang beriman merujuk kepada orang-orang Islam, yang kedua ialah golongan-golongan Yahudi, yang ketiga golongan-golongan Nasrani, yang keempat ialah kumpulan ataupun kelompok As-Sabi'in. Bila Allah rangkai keempat-empat kumpulan ini dengan membawa satu kenyataan dan mesej yang sama, seolah-olah mana-mana grup, mana-mana kumpulan yang empat ini dalam kehidupan mereka, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga beriman dengan hari akhirat. Tak cukup dengan itu, kehidupan mereka dihiasi dengan amalan-amalan yang baik, kehidupan mereka dihiasi dengan amalan-amalan yang saleh, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari mereka dengan pahala-pahala tertentu dari sudut kebaikan tadi. Sebenarnya ayat ini yang selalu digunakan sebagai hujjah, sebagai kekuatan bagi golongan pluralisme ataupun disebut sebagai orang-orang pluralis. Apa maksud pluralis ataupun pluralisme? Ialah orang-orang yang menyamaratakan setiap agama yang ada, setiap agama yang wujud dalam dunia ini. Seolah-olah semua agama ini ada kebaikan masing-masing, dan semua agama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk kesilapfahaman. Ini adalah satu bentuk silap tafsiran terhadap ayat yang sebenar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali imbas, sekali pandang dan sekali lalu, itulah gambaran yang cuba digambarkan oleh mereka tentang hak sama rata tersebut. Sebab Allah dah sebutkan tadi, sama ada orang Islam yang beriman, orang Yahudi yang beriman, orang Nasrani yang beriman, orang Sabi'in yang beriman. Mereka beriman pada Allah dan hari akhirat, buat amalan yang baik, pasti Allah berikan ganjaran pahala pada mereka. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini berlainan dengan konsep kefahaman mereka tadi. Sebelum kita pergi kepada tafsiran tentang ayat ini secara lebih jauh dan lebih terperinci, saya akan datangkan beberapa perkara mengenai as-sabi'in ataupun as-sabi'ah. Kalau kita mengambil tentang ilmu lughah, dalam ilmu etimologi, ilmu gramatika bahasa Arab, as-sabi'in ini adalah jamak bagi as-sabi'ah. As-sabi'in adalah jamak bagi as-sabi'ah ataupun as-sabi'. Dia jadi isim fa'il, pelaku bagi saba'a yasba'u. Saba'a yasba'u. Menurut imam yang terkenal dengan tafsirnya, iaitu seorang imam di antara imam paling awal mengemukakan dan mengeluarkan kitab dalam bidang tafsir, iaitu Imam At-Tabari.
Imam At-Tabari mengatakan sabik ini kalau mengikut bahasa Arab biasanya akan ditujukan kepada suatu puak ataupun suatu golongan yang suka menukar ajaran agama mereka, iaitu kelompok-kelompok yang sering bertukar dari satu agama kepada agama yang lain, ataupun dia tetap di dalam agama tersebut tapi suka mengubah-ubah dari satu ajaran kepada ajaran yang lain. Itulah dinamakan sebagai sabik. Begitu juga dia kata kalau dari sudut istilah perbendaharaan sebenar bagi kalimah sabik, orang yang murtad dan keluar daripada Islam pun layak dan boleh dikatakan sebagai sabik. Kerana sebelum ini dia memeluk agama Islam, kemudian dia keluar dan mencari alternatif satu bentuk agama baru selain daripada agama Islam yang dia dah anuti. Begitu jugalah kalau seseorang tu dahulu mungkin beragama Yahudi, tiba-tiba dia keluar masuk Nasrani, ataupun orang tu agama Hindu, dia masuk agama Buddha, dia juga layak untuk dikonotasikan dalam perbendaharaan bahasa sebagai orang sabik. Tu dari sudut bahasa. Orang yang suka merubah-rubah satu ajaran agama kepada ajaran yang lain, ataupun daripada agama tertentu kepada agama tertentu. Itu mengikut pandangan imam tafsir kita yang pertama tadi. Manakala satu pandangan daripada Imam Syafi'i sendiri tentang golongan as-sabi'in ataupun as-sabi'ah. Imam Syafi'i berpandangan bahawa golongan as-sabi'in dan sabi'ah ini adalah satu sekte. Sekte ini disebut sebagai satu firqah, satu grup, satu puak, satu kumpulan daripada ahli-ahli agama Nasara ataupun Nasrani. Cuma yang berbezanya firqah ini dengan agama asal Nasrani ialah mereka ni sama dari sudut akidah, mereka sama dari sudut keimanan, tetapi yang membezakan antara agama Nasrani asal dengan as-sabi'in atau sabi'ah ialah dari sudut hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara furu', iaitu perkara-perkara cabang. Dalam menilai perkataan Imam Syafi'i ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan bahawa sekiranya memang benar golongan-golongan saibah ataupun sabi'in ini boleh dikategorikan sebagai golongan ahlil kitab, sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasrani, maka wajib dikenakan ke atas dia bayaran jizyah kalau nak digolongkan mereka sebagai ahli kitab sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau kita meneliti dan meyakini serta dapat memastikan bahawa mereka sebenarnya berdiri atas fitrah agama mereka, mereka terkeluar daripada Yahudi, mereka terkeluar daripada Nasrani dan tidak layak sama sekali untuk digolongkan sebagai golongan ahli kitab, maka tidak wajib ke atas pemerintah untuk mengenakan jizyah ke atas mereka. Ini pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lebih jauh dari itu, bila kita membuka satu kitab, iaitu kamus yang dianggap paling besar dalam dunia perbendaharaan Islam yang bernama Lisanul Arab, karangan Ibnu Manzur. Ibnu Manzur mengatakan orang-orang sabi'in ataupun sabi'ah ini sejak awal sudah muncul pada zaman Nabi Nuh alaihi salam lagi. Mereka ni dah ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka ini adalah golongan-golongan yang suka melakukan pembohongan, penipuan dan pendustaan semasa kumpulan ini hidup sezaman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin ini ada keterkaitan sebab pada zaman Nabi Nuh lah startnya bermula menularnya amalan-amalan penyembahan berhala. Sudah ada patung-patung yang dinamakan Ya'uq, yang dinamakan Nas, yang dinamakan Yahus, yang dinamakan Suwa, sebagaimana yang diberitakan oleh Al-Quran.
patung-patung ini dah wujud pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan atas keterikatan inilah mereka ni dinisbahkan sebagai suatu golongan yang suka menyembah malaikat. Ada juga ulama-ulama yang menisbahkan golongan Saibah ataupun Sabiin ini golongan yang suka menyembah malaikat. Dan ada juga yang di bawah lagi, mengikut perkiraan lisanul Arab, mereka ini lebih rendah. Mereka ini muncul dan wujud pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kalaulah mereka benar wujud pada zaman Nabi Ibrahim pun, memang zaman Nabi Ibrahim juga begitu banyaknya menular penyembahan berhala. Bahkan kita boleh lihat riwayat-riwayat kisah Nabi Ibrahim dengan Namrus. Bahkan dikisahkan bapa kepada Nabi Ibrahim sendiri pun adalah salah seorang tukang pembuat patung berhala. Baik, itu pandangan daripada Ibnu Manzur menerusi kamus besarnya Lisanul Arab. Begitu juga dalam kamus yang lain seperti As-Sahah. Dalam kamus As-Sahah, pengarangnya menukilkan bahawa mereka ini digolongkan sebagai golongan ahlil kitab. Pengarang As-Sahah kata mereka ini digolongkan sebagai golongan ahlul kitab kerana mereka beriman dan mereka beramal dengan satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud, iaitu kitab Zabur. Dan mereka bersolat sebagaimana amalan-amalan orang yang beriman pada zaman Nabi Daud dengan menghadap ke arah kiblat. Baik, itu pandangan pengarang kamus As-Sahah. Bagaimana pula dengan pandangan seorang pengarang kitab Tahzib Al-Lais? Tahzib Al-Lais mengatakan mereka bukanlah dinisbahkan kepada sebahagian daripada kelompok ahli kitab, tetapi mereka ini mirip-mirip, hampir-hampir, dekat-dekat, seakan-seakan hampir sama dengan amalan-amalan daripada agama Magi ataupun Majusi. Dan mereka ni ada yang menyembah ataupun sembahyang menghadap ke arah utara, dan ada sebahagian pendapat mereka menghadap ke arah yang bertentangan dengan utara, iaitu selatan. Ini pada muqaddimah dan permulaan malam ni kita buka antara pandangan-pandangan daripada ulama-ulama besar, ulama-ulama muktabar kita, perkiraan tentang mendefinisikan siapakah as-sabiin ataupun siapakah as-sabiah. Lanjutan daripada ini, kenapa ini berlaku? Kalau kita lihat seolah-olah percanggahan ini kadang-kadang terlalu besar dan terlalu jauh. Nak cari hak sipi-sipi, nak cari hak hampir-hampir begitu sukar. Kerana yang sebenarnya literature ataupun sedutan-sedutan sejarah berkenaan dengan saibin ataupun as-sabihah banyak yang tidak begitu pasti, banyak yang tidak begitu kuat, bahkan sedikit saja maklumat-maklumat, informasi-informasi dan perkhabaran tentang kaum yang disebutkan Allah sebagai sabiin ataupun sabiah. Nak tahu percanggahan yang besar, tengok saja tadi. Seolah-olah Imam Syafi'i membayangkan dia adalah firqah daripada Nasrani. Mari hatu sejak zaman Nabi Nuh. Ada juga pandangan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ada juga pandangan mereka beramal dengan Zabur Nabi Daud dan bersembahyang mengikut manusia-manusia beriman. Ada kata mirip agama Majusi, bersembahyang menghadap kiblat arah utara, ada yang menghadap kiblat arah selatan. Seolah-olah percanggahan khilaf yang begitu besar kerana sumber-sumber yang terhad tadi. Baik, kembali kepada penafsiran bagi ayat yang kita bacakan tadi merujuk Baqarah 62 dan surah Al-Maidah 69. Sebenarnya bagaimana boleh ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Dari satu riwayat yang datang daripada tabi'in besar, iaitu Mujahid. Mujahid meriwayatkan dalam suatu kisah, suatu hari salah seorang sahabat Nabi ni yang terkenal, dia punya idea, dia punya pemikiran dalam
metodologi perang Ahzab. Orang yang mengemukakan idea kepada Nabi supaya menggali, membina parit, membentengi kota Madinah, siapa? Salman Al-Farisi. Jadi nak jadi cerita ayat ni turun mengikut riwayat tabi'in yang nama Mujahid tadi, sahabat yang nama Salman ni dia pi jumpa, dia pi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia jumpa Nabi, dia cerita tentang hal keadaan dia sebelum ni bila dia bersama dengan sahabat-sahabat dia. Jadi dia pergi jumpa Nabi, dia duk cerita hal Nabi tentang keadaan dia dengan sahabat-sahabat dia sebelum ni. Dia duk cerita apa pada Nabi, hal sahabat dia? Tentang ibadat-ibadat mereka, tentang amalan-amalan mereka, tentang solat-solat mereka, tentang puasa-puasa mereka. Siapa sebenarnya sahabat kepada Salman ni? Dan kita perlu ingat, agama Islam yang dianuti oleh Salman dan dibai'ah di hadapan Rasulullah adalah agama yang keempat bagi diri dia. Nama lagi Salman Al-Farisi. Laqab dia Al-Farisi, maksudnya dia berasal dari Farsi. Dan Farsi memang terkenal dengan agama Majusi yang suka menyembah api. Bapa dia adalah seorang agama Majusi penyembah api, dan dia dahulu pun adalah salah seorang yang beragama Majusi yang menyembah api. Tetapi bila dia memikirkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan agama ini, dia mula rasa nak bertukar dan mencari agama yang lebih sesuai. Lalu dia memeluk agama Yahudi. Dalam Yahudi pun dia tidak menemui ketenangan jiwa dan batin. Masih ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Dan selepas itu dia memeluk agama Nasrani. Begitu juga dia tidak dapat mencapai ketenangan jiwa dan batin. Dia masih ada merasakan kekurangan dan kelemahan pada agama Nasrani. Dan bila dia dapat mendengar berita bahawa ada agama baru yang sedang muncul dan wujud di kota Mekah oleh seorang nabi baru, rasul baru, utusan Allah yang bernama Muhammad. Dan dia bila meneliti tentang keindahan dan kecantikan agama ini, lalu Islamlah dia di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak disebutkan di sini, dia pergi jumpa Nabi tu, dia duk cerita tentang hal keadaan dia dengan sahabat dia dulu. Orang Majusi lagu mana ibadat mereka, orang Yahudi lagu mana, orang Nasrani lagu mana, puasa mereka lagu mana, semayang mereka lagu mana. Tu hak maksud sebenar. Jadi inilah sebab selepas dia cerita tu, tiba-tiba turunlah ayat tadi Al-Baqarah 62 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat pertama dari Mujahid. Manakala riwayat yang kedua datang daripada Imam Ibn Suddi. Imam Ibn Suddi meriwayatkan bahawa benda yang sama, cuma ada sedikit kelainan pada fakta. Jadi Salman pergi jumpa Nabi, dia cerita tentang hal ehwal keadaan dia dengan sahabat-sahabat dia dulu. Dia bagi tahu pada Nabi bahawa mereka-mereka ini semuanya adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga salat, mereka juga berpuasa, mereka juga beriman kepada kamu, dan mereka juga beriman bahawa kamu akan diutuskan sebagai nabi akhir zaman. Seolah-olah dia gembira menceritakan benda yang sama dia lalui sedang dilalui dalam agama ini. Tiba-tiba Rasulullah berkata, apa dia? Wahai Salman, sesungguhnya apa yang kamu ceritakan kepada aku, mereka semua adalah golongan-golongan penghuni neraka. Hak kamu duk cerita tu adalah penghuni neraka. Seolah-olah Nabi memberikan jawapan sebelum ada apa-apa pertimbangan daripada wahyu Allah. Bila Nabi kata penghuni neraka, barulah turun ayat ni pada Nabi. Innal ladzina amanu
walladzina hadu wan nasara was-sabi'i man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak faham lagi, memang tak akan faham lagi. Nak bagi kefahaman yang lebih rinci ialah keimanan sebenar bagi orang-orang Yahudi ialah apabila mereka berada dan hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dahulu Bani Israel, orang Yahudi, hidup pada zaman Nabi Musa, dan Allah telah menurunkan satu kitab, satu syariat kepada Nabi Musa dalam bentuk kitab Taurat. Hukum, hakam dan perundangan semua ada dalam Taurat. Begitu juga mereka menjalankan upacara-upacara keagamaan dari sudut ibadah, solat, puasa mengikut sunnah yang ditentukan dalam sunnah agama Yahudi. Jadi keimanan sebenar bagi orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim ialah mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, dan mereka beriman dengan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi Musa. Inilah yang dikatakan manusia beriman dari golongan Yahudi dalam ayat ini. Mereka dikehendaki beriman sampailah wujud dan munculnya Nabi dan utusan baru yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Isa datang sebagai pembaharu agama, dia juga seorang Nabi dan seorang Rasul, dan Allah telah mengubah suai beberapa syariat yang diperlukan untuk manusia-manusia yang hidup pada zaman tersebut. Maka diturunkan satu lagi kitab kepada Nabi Isa yang bernama Injil. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Isa dikehendaki beriman dengan kenabian dan kerasulan Isa, beriman dengan kitab yang diturunkan pada Isa, Injil, dan beriman dengan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi Isa. Bila masih ada orang-orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Taurat, beriman dengan sunnah Nabi Musa, tiba-tiba mereka hidup keturunan mereka sampai muncul dan wujudnya Nabi Isa, mereka perlu ikut Nabi Isa. Tetapi sekiranya mereka keras kepala, degil, kepala batu, dan tak mau meninggalkan Taurat Nabi Musa, tak mau meninggalkan sunnah Nabi Musa, maka binasalah mereka. Begitu juga keimanan sebenar bagi orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani ialah mereka percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Injil dan sunnah-sunnah Nabi Isa. Tetapi sampai suatu masa Allah akan bangkitkan Nabi dan Rasul akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keturunan mereka yang hidup, yang masih mengamalkan apa yang terkandung dalam Injil dan sunnah Isa, wajib menukarnya kepada syariat baru, agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekiranya mereka ingkar, sekiranya mereka enggan, sekiranya mereka keras kepala, maka binasalah mereka. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah di sini, orang-orang Yahudi yang diklasifikasikan beriman pada Allah dan hari akhirat, buat amal soleh, ialah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi Musa dan selepasnya, sebelum muncul Nabi Isa. Jadi hak Nasrani, hak selamat pula yang dikategorikan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beramalan soleh tadi, ialah yang hidup sezaman dengan Nabi Isa dan masih mengekalkan keaslian agama ini sebelum bangkitnya Nabi Muhammad. Bila bangkitnya Nabi Muhammad, otomatik ketiga-tiga yang Allah sebut di depan, baik Yahudi, baik Nasrani, baik Sabi'in, kalau kita nak kategorikan mereka pengikut Daud yang beramal dengan Zabur tadi, wajib mengikut Nabi Muhammad. Kalau tak ikut, celakalah, rosaklah, musnahlah, binasalah dia.
Jadi hari ini boleh tak kita nak samakan Yahudi yang benar-benar beriman, Nasrani yang benar beriman, Sabi'in yang benar beriman dengan keadaan Yahudi, Nasrani dan Sabi'in yang hidup pada hari ini? Untuk diklasifikasikan dan relate dengan ayat ni memang tak akan lagi. Sebab Nabi Muhammad dah lama muncul dan Nabi Muhammad dah wafat pun mereka masih tak mau menerima agama Islam sebagai agama mereka. Sampai Nabi hidup, sampai wafat pun mereka tak mau menerima Nabi dan Rasul itu sebagai Nabi akhir zaman. Jadi mana mungkin yang hidup hari ini di kalangan Yahudi, mana mungkin yang hidup hari ini di kalangan Nasrani, di kalangan Sabi'in, untuk diklasifikasikan sebagai orang-orang yang mendapat pahala daripada Allah dalam ayat ini. Jadi sekarang sudah jelas dan faham kepada kita siapakah sebenarnya Yahudi, Nasrani, Sabi'in yang akan dapat benda-benda tadi. Nampak jelas. Jadi kalau nak tengok kepada hujah dan kekuatan pluralisme tadi memang tak masuk. Kalau benang tak masuk jarum, kalau bola tak masuk gol dah. Memang out terus. Dan inilah ayat-ayat untuk membangkang pluralis tadi. Dan ayat ini juga satu riwayat yang didatangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia Al-Quranil Azim. Satu riwayat yang datang dia ambil daripada Ali bin Abi Talhah dan juga sepupu Nabi iaitu Abdullah ibnu Abbas. Tidak menafikan bahawa ayat daripada surah Al-Baqarah 62 tadi, innal ladzina amanu, sampai akhir ayat itu sebenarnya bila ayat ni turun pada Nabi beberapa ketika kemudian, bukan ketika tu sekejap, mengambil tempoh dan masa yang lain, turunlah ayat lain pada Nabi, Al-Imran 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, sesiapa pun yang mencari selain daripada Islam sebagai agama dia, bukan kata orang Yahudi, bukan kata orang Nasrani, bukan kata orang Sabi'in, sesiapa pun hari ini makhluk yang bernama manusia cuba mencari satu pegangan hidup dia selain daripada Islam, falan yuqbala min, sesekali Allah tidak akan menerimanya. Sebab agama yang diterima di sisi Allah ialah innad dina indallahil Islam wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia bila berhadapan dengan Allah di hari kemudian, di hari akhirat, di hari pengadilan, tergolong daripada manusia-manusia yang khasir, yang rugi. Hari ini siapa cari agama selain Islam, rugi dia. Siapa cari Nabi selain Muhammad, rugi dia. Siapa cari syariat selain agama ni, rugi dia. Dan ini diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutan daripada perkataan Ibnu Abbas tadi, Ibnu Katsir telah merungkaikan tentang kenyataan Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quranil Azim muka surat 284-285. Dia kata sebenarnya apa yang diterangkan tentang turunnya ayat tadi ialah Allah nak menafikan, nak tolak segala amalan-amalan, nak tolak segala perbuatan-perbuatan, nak tolak segala ibadah-ibadah, nak tolak sebagai ritual-ritual dan praktikal, kecuali yang selaras yang disyariatkan oleh agama Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini nak menolak dan menafikan amalan-amalan lain. Hari ini orang Yahudi berkeras tak mau terima Islam, tak mau terima Nabi sebagai akhir zaman. Aku nak mengamalkan lagi
isi kitab Taurat, aku nak mengamalkan lagi sunnah Nabi Musa. Tanya orang Kristian pun, aku tak mau terima Islam sebagai agama aku, tak mau terima Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi aku, tapi aku nak beramal dengan kitab Injil, nak beramal dengan sunnah-sunnah Nabi Isa. Ni nak menafikan semua. Sebab ada perbezaan-perbezaan tertentu. Sebab bila kita melihat dalam lingkungan agama, banyak agama dalam dunia ini selain daripada yang Allah sebut ni. Di celah-celah tu, akibat tipu daya iblis, akibat tipu daya syaitan, maka wujudlah macam-macam agama. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Zoroaster, ada agama Zarathustra, ada agama Shinto, ada fahaman Tao, ada fahaman Konfusius, ada agama Sikh, ada agama Jain, ada agama macam-macam. Tetapi hakikatnya, bila orang-orang pluralisme nak menyamakan kesamarataan agama ini, bila kita berfikir dengan akal yang jernih dan bersih, secara logik saja kita ambil, kalaulah semua agama Allah terima, sebab kita semua beriman, percaya dan yakin pada dia, adakah menasabah semua agama ini mempunyai cara beribadat, cara menyembah Allah yang berbeza? Allah nak terima ke orang Hindu sembah aku lagu ni, orang Buddha sembah aku lagu ni, orang Yahudi sembah aku lagu ni, orang agama ni sembah aku lagu ni, walaupun mereka kata mereka sembah Allah dalam keadaan kesyirikan mereka? Logik atau tidak menasabah atau tidak satu Tuhan, tapi macam-macam cara nak sembah dia. Macam-macam cara nak sembah dan dianggap betul semua. Duk tergolek pun betul, duk tertunggang pun betul, duk rokok pun betul, duk sujud pun betul, duk baring pun betul, duk tergolek pun betul. Ni tak menasabah langsung lah. Kita tengok saja dalam hal Islam kita. Bila kita melakukan ibadat dan cara menyembah Allah ikut sunnah Nabi, mesti sama saja semua. Pilah masjid mana, surau mana, musalla mana, keberbeza kita semayang dengan saudara kita hak lain. Ataupun mari masjid Pulau Betung, Tok Imam mengadap kok ni. Sekali-sekala nak mengadap kok ni lah. Tok Imam kok ni. Duduk sah dah. Allahu Akbar. Mari kawan ni sakit pinggang kok belah kanan, aku nak kok ni lah. Belaga belakang kawan tadi. Allahu Akbar. Mari kawan tu, aku nak kok ni lah. Allahu Akbar. Rukuk. Aku pun sujud juga, baca Fatihah juga, amin juga. Tapi betul ke tak? Salah lah. Kalau konsep Tuhan seorang tadi, menyembah dia, ibadat dia macam-macam pun kita rasa tak logik. Tiba-tiba nak turut belakang seorang imam, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Logik ke tak? Nak turut imam pun samalah semua. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Ni imam qanu, kita qok ni. Imam qanu, kita qok ni. Imam qanu, kita qok ni. Mengarut lah tu. Tu penjelasan paling mudah. Baik, kembali kepada ayat tadi. Ini adalah beberapa pandangan ulama secara rawak saya ambil daripada tafsiran Ibnu Katsir. Sekurang-kurang ada 7 benda yang digambarkan oleh pandangan-pandangan ulama mengenai sabiin ataupun sabiah. Sabiin ini yang pertama, ada ulama kata mereka boleh dikategorikan dan digolongkan sebagai ahli kitab kerana mereka ini membaca dan mengamalkan kitab Zabur Nabi Daud. Kalau betul mereka mengamalkan kitab Zabur Nabi Daud, beriman kepada Zabur, beriman kepada Daud, otomatik mereka sebahagian ahli kitab lah. Kalau begitulah betul kebenaran dia. Pandangan yang kedua mengatakan mereka ini adalah sipi-sipi, syibih-syibih, nak dekat dengan amalan-amalan orang Majusi, sebagaimana yang kita sebut di depan tadi. Yang ketiga, mereka ini adalah kaum-kaum penyembah malaikat. Mereka ni menyembah malaikat. Bagi mereka macam ni. Pasal apa mereka sembah malaikat? Mereka tahu Allah tu yang nombor satu, Allah tu yang atas.
Tetapi cara mereka nak mendekatkan diri, orang yang nak bercakap, orang yang nak tanya, orang yang nak dekat ni, dia nak capai Allah, memang dia tak boleh capai. Tapi dia cari orang yang dekat yang kedua selepas Allah, siapa? Malaikat lah. Malaikat ni seolah-olah orang kanan Allah yang sentiasa bekerja nak melaksanakan arahan-arahan dan perintah Allah. Lalu dia personifikasikan. Maksud personifikasikan, dia mematungkan rupa-rupa malaikat yang main agak-agak, rupa-rupa malaikat yang mereka agak-agak tadi dia buat patung. Jadi bila dia buat patung, dia sembah patung ni. Jadi dah malaikat tu bagi dia hak secara alami, secara hakikat dekat dengan Allah. Aku nak berdoa ni, lepas ni kalau hang naik ke atas, hang tolonglah bagi tahu kat Allah, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Inilah start bermula karuk-maruk pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu gambaran bagaimana corak dan bentuk penyembahan malaikat. Bukan kata tak ada benda, tapi mereka personifikasikan dalam bentuk patung. Dan rupa malaikat ini ikut agak-agakkan mereka. Manakala yang keempat, mereka ni memang satu kaum yang menyembah patung. Hak yang ketiga tadi berhenti setakat tu. Yang ni sembah patung. Dalam masa yang sama, mereka juga beriman dengan kitab Zabur. Jadi pelik pula. Dah sembah patung, beriman dengan Zabur, dan semayang menghadap ke arah kiblat. Patung pun sembah, semayang pun semayang. Itu pandangan yang keempat. Manakala pandangan rawak yang kelima, ialah mereka ni satu kaum yang berada setelah bandar Iraq. Maksudnya duduk di pesisir, di tepi-tepi bandar Iraq yang bernama Al-Qudsi. Satu tempat nama Al-Qudsi. Mereka ni beriman dengan sebuah nabi dan rasul. Mereka beriman dengan semua Nabi dan Rasul mengikut pandangan dan pendapat hak nombor 5 ni. Dan mereka juga berpuasa setahun sama macam orang Islam 30 hari. Cuma 30 hari itu ada perbezaan-perbezaan dia ke atau straight sama macam kita. Kalau kita bulan Ramadan straight, dia tu kalau 30 hari straight sama dak bulan Ramadan ke bulan lain, wallahu alam. Ataupun mereka 7 hari bulan ni, 3 hari bulan ni ke tambah-tambah macam tu pun wallahu alam. Cuma diceritakan bagi pandangan ni mereka puasa 30 hari dalam setahun. Dan begitu juga mereka ni bersolat. Mereka bersolat tapi menghadap ke arah negara Yaman 5 kali sehari. Yaman ni utara ke selatan? Yaman utara ke selatan? Kalau Mekah duduk sini, Yaman duduk bawah. Bawah tu utara ke selatan? Selatan. Yang inilah dinisbahkan oleh ulama yang mereka ni solat tapi menghadap ke arah selatan. Mereka menghadap ke arah selatan, ke arah negara Yaman 5 kali sehari. Itu pandangan yang kelima. Pandangan yang keenam ialah mereka ni satu kaum yang menetap di Mosul, Iraq. Mosul ni pun Mosul lah kan? Dengar M-O-S-U-L, Mosul, Iraq. Mosul dulu. Mereka ni satu kaum yang menetap di Mosul ataupun Mosul, Iraq. Tidak ada yang lain yang mereka ketahui kecuali ucapan La ilaha illallah. Mereka tidak memiliki kitab. Mereka tidak memiliki nabi. Mereka tidak memiliki amal. Tak ada nabi, tak ada kitab, tak ada amal. Mereka seolah-olah berdiri atas fitrah mereka. Yang inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Katsir mengikut pandangan Imam Mujahid dan Wahab bin Munabbih bahawa Sabi'in dengan Sabi'ah ni tak boleh nak kata Yahudi, tak boleh nak kata Nasrani, tak boleh nak kata Majusi, tak boleh nak kata musyrik. Dia berdiri atas fitrah dan pegangan dia sendiri. Mereka hanya tahu La ilaha illallah. Sebab itulah awal-awal sahabat Nabi yang masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy musyrikin tuduh sahabat-sahabat Nabi dengan gelaran As-Sabi'in. Cerita dia macam ni. Ada dua pendapat kenapa sahabat yang awal masuk Islam tu dituduh Sabi'in oleh kafir musyrikin Mekah. Macam ni.
Kerana kita tengok tadi, asal Sabi'in ini ialah bila kita ambil satu pandangan, nak kata Yahudi pun bukan, Nasrani pun bukan, Majusi pun bukan, musyrik pun bukan. Bila Nabi bawa ajaran Islam, seolah-olah dianggap satu agama baru, cara hidup baru, way of life baru bagi masyarakat musyrikin Mekah. Muhammad ni bawa agama apa? Nak kata Yahudi pun bukan, nak kata Nasrani pun bukan, nak kata Majusi pun bukan, nak kata musyrik pun bukan. Sebab itulah dia tuduh sahabat-sahabat Nabi ni dengan gelaran Sabi'in, mengikut pentakrifan tadi. Ada pendapat kedua, dituduh sahabat Nabi sebagai Sabi'in macam pendapat nombor 6 ni. Tak tahu apa, tak ada Nabi, tak ada kitab, tak ada apa, kecuali hak dia tahu la ilaha illallah. Begitulah sahabat-sahabat Muhammad ni, tak ada benda lain. Jumpa pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sama dengan orang Sabi'in dulu. Sebab tu dia panggil sahabat Nabi ni dengan gelaran As-Sabi'in. Itu dua pandangan, dua pendapat kenapa sahabat awal-awal dulu digelar As-Sabi'in oleh kafir musyrikin Mekah. Dan yang ketujuh ialah mengatakan bahawa mereka ini umat yang hidup di antara zaman Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, sebagaimana pandangan yang kita sebutkan pada awal tadi. Apapun, sebenarnya ayat ini adalah sanjungan, ayat ini adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada 4 golongan manusia. Pertama, orang Islam yang beriman. Kedua, Yahudi yang beriman. Ketiga, Nasrani yang beriman. Keempat, Sabi'in yang beriman. Jadi orang Islam hak beriman, dia percaya pada Allah, dia percaya pada hari akhirat, dia beramal soleh. Dalam masa yang sama ada juga orang Islam, dia percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat, tapi amalan tak berapa soleh. Jadi hak berjayanya percaya Allah, percaya hari akhirat, amalan dia soleh. Lepas tu Yahudi pula, Yahudi yang hidup sampai sebelum bangkit Nabi Isa, yang tak pernah berubah isi Taurat dan sunnah Nabi Musa. Hak ni pun Allah puji, Allah sanjung. Sama juga hak Nasrani, hak hidup zaman Nabi Isa sampai dia ni beriman tanpa berlaku penyelewengan pada kitab Injil dan sunnah-sunnah Nabi Isa sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Begitulah juga dengan As-Sabi'in. Kalau dinisbahkan mereka memegang kalimah Allahu Akbar dan beriman dengan amalan-amalan di dalam kitab Zabur Nabi Daud. Ini pujian dan sanjungan Allah kepada 4 golongan ini. Tetapi untuk zaman sekarang, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan sebenarnya golongan Sabi'in dan Sabi'ah ini terbahagi kepada 2 golongan. Satu Sabi'in dan Sabi'ah yang lurus, satu Sabi'in dan Sabi'ah yang memang sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Hak baik dan lurus terbahagi pula pada 2. Satu hak baik dan lurus yang dikategorikan yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang hidup pada zaman Nabi Daud lah sebelum tu. Yang hidup pada zaman Nabi Daud kalau dia beramal dengan Zabur. Yang hidup pada zaman Nabi Musa kalau dia beramal dengan Taurat. Yang hidup pada zaman Nabi Isa kalau dia beramal dengan Injil. Sebelum diangkatnya Nabi Muhammad, inilah golongan-golongan yang Allah puji satu. Satu lagi yang sebelum kitab-kitab ni diturunkan pada Nabi, hak zaman tak diturunkan kitab lagi. Kalau dia hidup zaman Nabi Ibrahim, dia beriman dengan Nabi Ibrahim. Kalau dia hidup dengan Nabi Nuh, dia beriman dengan Nabi Nuh. Dia juga orang-orang yang selamat. Tetapi hak tak selamat hari ni, hak rawak tadilah. Hak karuk-maruk hari ni memang ada. Duduk di mana? Banyaklah ni Sabi'in dan Sabi'ah duduk di pesisiran negara Iraq dan negara Iran. Mereka hari ini digelar sebagai As-Saibah Bata'ih. Inilah kata ada yang sembah bintang, ada yang sembah malaikat, ada yang semayang menghadap utara, semayang menghadap selatan. Baik, kita tengok satu ayat yang terakhir. Sebenarnya Allah turunkan tentang Sabi'in ini 3 ayat. Saya baca tadi baru 2 ayat.
Ni ayat ketiga dalam surah Al-Hajj ayat 17. Surah Al-Hajj ayat 17 sama, nada dia lebih kurang sama. Yang ni Allah sebut innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara, tapi Allah tambah ni wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yufassilu bainahum yaumal qiyamah. Tadi ada 4 saja, ni Allah tambah 2 lagi. Innal ladzina amanu, iaitu mereka yang orang Islam yang beriman pada Allah, wal ladzina hadu, iaitu mereka daripada kalangan orang Yahudi, was-sabiin wan nasara. Allah tambah wal majusa, iaitu orang-orang Majusi, wal ladzina asyraku, dan mereka-mereka yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yufassilu bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah lah yang akan memberi kata putus kepada setiap golongan dan firqah ni di hari akhirat. Ni yang Allah nak sebut ni ialah orang-orang yang selain daripada 4 tadi. Majusi pun Allah akan tanya, syirik pun Allah tanya, Yahudi pun tanya, Sabiin pun tanya, orang Islam yang beriman pun semua Allah tanya, dan Allah akan putuskan apakah keimanan mereka adalah keimanan yang sebenar ataupun keimanan yang tidak sebenar. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran Said Qutb, dia menceritakan bahawa ayat ini paksinya adalah hakikat Allah nak bercerita mengenai akidah, bukan nak cerita pasal fanatik ataupun fanatisme bangsa, kaum atau bani tertentu. Bukanlah Allah sebut Yahudi tu nak menaikkan bangsa Yahudi, bukan sebut Nasrani nak menaikkan fanatik Nasrani, bukan sebut Sabiin nak menaikkan Sabiin, tetapi tentang hakikat sebenar akidah. Bila terlibat dengan akidah, sudah tidak bernilai lagi bangsa, rupa dan kulit. Hari ni bangsa apa pun kita, kulit warna apa pun, huduh ke cantik ke apa, selagi kita menerima agama Islam sebagai agama bagi kita, Muhammad sebagai Nabi bagi kita, dan Allah sebagai Tuhan kita, selamat. Tak ada fanatik bani, tak ada fanatik kaum, tak ada fanatik bangsa. Itulah hakikat akidah dalam beragama. Baik, dikatakan tadi ni kita sebut firqah Sabiin dan Sabiah yang sesat. Mereka ni ialah suka menyembah bintang-bintang. Sebab ada satu riwayat mereka ni lahir daripada keturunan-keturunan Ratu Shiba dulu. Sebut Ratu Shiba, pakat tak berapa nak kenal. Ratu Shiba. Siapa Ratu Shiba? Ratu Shiba, Ratu Negeri Sabah lah. Siapa Ratu Negeri Sabah? Puteri Balqis. Keturunan-keturunan dia dulu. Setengah pendapat kata golongan Sabiin ini hak dikaitkan dengan penyembahan bintang. Mereka ni bukan sekadar sembah bintang, satu, banyak jenis bintang mereka sembah, dan mengikut kategori hajat, doa dan permohonan. Contoh, nak lulus UPSR kena doa bintang ni, contoh saja tu. Nak sembelih kambing kena sembah bintang ni, nak sembahyang hajat bintang ni, nak tu bintang ni. Dia ada kategori-kategori tertentu. Cara mereka nak mengarahkan dan mengangkat tangan berdoa pada satu-satu bintang mengikut hajat dan permohonan masing-masing. Antara bintang-bintang yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama ada 13. Jurban, Torik, Zial, Zulkatfan, Qobis, Sab, Amudan, Fulaid, Mushbah, Doruh, Zufarra, Diya, Nur. Perlu saya ulang kah? Perlu saya ulang? Jurban, Torik, Zial, Zulkatfan, Qobis, Sab, Amudan, Fulaid, Musbah, Doruh, Zufarra, Diya, Nur. Itu 13 nama-nama bintang yang menjadi sumber permohonan hajat-hajat tertentu bagi orang-orang Sabiin dan Sabiah suatu ketika dahulu.
Baik, bab penyembahan malaikat kita dah cerita secara lebih kurang. Mereka menilai dari sudut personifikasi, mematungkan dalam bentuk agak-agakkan sahaja. Baik, adakah agama ini mempunyai kitab yang tersendiri? Kita tak sebut pasal Sobiin hak betul dah ni. Kita cerita pasal Sobiin hak wujud hari ni. Hak Sobiin hak dah menyimpang jalan. Mereka ada 3 kitab utama. Mereka ada 3 kitab yang utama. Kitab yang pertama diberi nama Al-Kanzariyah. Al-Kanzariyah. Kitab Al-Kanzariyah ni mereka dakwa bahawa kitab ni bersumberkan daripada suhuf pertama Nabi Adam alaihi salam. Oh, hebat. Kita hari ni nak cari kitab Injil hak asli payah. Nak cari kitab Taurat hak asli payah. Nak cari Zabur hak asli payah. Suhuf ni sebelum kitab ke selepas kitab? Suhuf ni sebelum lagi. Tapi dia ni boleh dapat hak Nabi Adam tu. Oh, hebat betul tak? Dakwaan dia lah konon-kononnya. Sebab dalam satu hadis Nabi riwayat Abu Zal Al-Ghifari, Allah menurunkan 100 buah suhuf dan 4 buah kitab. 100 suhuf tadi, 10 kepada Nabi Adam, 50 kepada Nabi Syis, anak Nabi Adam, Nabi Syis, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Ibrahim. Tu 100 buah suhuf yang Allah turunkan pada 4 orang Nabi. 10 Adam, 50 Syis, 30 Idris, 10 Ibrahim. Dan 4 kitab tu Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada percanggahan tak hadis ni bila ada orang tanya, Ustaz, bila tiba bulan Ramadan, habis sembahyang tarawih 8 ke 20 rakaat, kita solat witir. Biasa solat witir, rakaat pertama kita baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi, sampai akhir sekali ayat dia berbunyi Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim ada tadi 10. Suhuf Nabi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa pun ada suhuf jugalah. Dalam hadis tadi tak tercatat tentang suhuf Nabi Musa. Suhuf Nabi Musa sebenarnya 10 commandment, 10 perintah yang turun sebelum turun kitab Taurat pada Nabi Musa. Kalau kita belajar tentang agama Yahudi, adalah satu kita panggil usul yang paling terkenal, iaitu 10 commandment, 10 perintah yang diturunkan Allah melalui Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Dah dengar tak tentang 10 commandment? Tak pernah dengar? Itu yang dimaksudkan dengan suhuf Musa. Manakala Taurat tu Taurat lain pula. Taurat pula ada 5 bahagian kan, yang kita panggil Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers tu. Itu baru Taurat hak sebenar. Baik, ialah kitab pertama. Dalam tu ialah dongeng-dongengan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat awal penciptaan alam. Kita tengok dalam kitab Taurat tadi, bab Genesis, memang penciptaan alam. Dalam Bible pun ada penciptaan alam. Dalam Quran ada penciptaan alam, dia pun tak terkecuali. Tapi bentuk penceritaan memang out teruslah. Macam-macam dongeng, macam-macam cerita dia bawa. Hak jenis tak ada kena mengena, hak jenis karut marut. Kemudian ada sirah-sirah tertentu, cerita-cerita tertentu dan sejarah tertentu. Itulah lebih kurang isi kitab Kanzariyah yang mereka dakwa dinisbahkan dengan suhuf Nabi Adam. Tetapi tak kurang orang Yahudi. Orang Yahudi yang baik kita kenal Taurat, tetapi banyak lagi yang kita tak kenal. Terutama ialah Yahudi Zionis. Mereka ni kurang berpegang pada Taurat, tetapi mereka berpegang kepada pentafsiran Taurat, iaitu kitab Talmud. Pernah dengar Talmud? Kitab Talmud. Talmud ada 2. Talmud Jerusalem dengan Talmud Babylon. Talmud Jerusalem lebih awal, kemudian Talmud Babylon kemudian. Tetapi ada satu kitab yang dinamakan kitab Zohar, The Book of Zohar.
The Book of Zohar ni ialah Occult of Kabbalah. Dah dengar ajaran rahsia, ajaran mistik dalam agama Yahudi, Kabbalah. Ini cara berhubungan dengan alam gaib, cara berhubungan dengan iblis, cara berhubungan dengan setan, cara berhubungan dengan roh, cara nak panggil roh, semua ada dalam Occult of Kabbalah di bawah satu kitab, The Book of Zohar. Dikatakan The Book of Zohar ni diambil ilmu dia daripada The Book of Enoch. Oh, pelik-pelik ustaz malam ni dah. The Book of Enoch. Enoch tu siapa? Enoch tu siapa? Siapa nama Nabi nama Akhnuh? Tu nama betul dia, Akhnuh. Orang Inggeris dia tak boleh nak sebut kha ni. Akhnuh tak boleh lidah dia. Jadi dia sebut Enoch. Enoch ke dia, Akhnuh ke dia, itulah nama asal Nabi Idris alaihi salam. Idris alaihi salam, keturunan yang ke-6 Nabi Adam. Kalau kita jumpa Nabi nama Akhnuh tu, Nabi Idris lah tu. The Book of Enoch. Tadi orang-orang Sabi'in dia kata adaptasi suhuf Nabi Adam. Ini Zohar, Occult of Kabbalah ambil daripada The Book of Enoch. Sumber inspirasi dia suhuf Nabi Idris Ak 30 tu. Jadi banyaklah pengamal-pengamal daripada artis-artis Hollywood macam Madonna, Kabbalah, Tom Hanks, Kabbalah, Al Pacino, Kabbalah, Robert De Niro, Kabbalah. Lepas tu apa Lady Gaga tu semua Kabbalah tu. Gagal ke tak gagal ke, tu geng-geng dia semua. Tu Kabbalah, ajaran dia. Baik, kitab yang kedua bagi kumpulan ni ialah Darsha Ad-Yahya. Darsha Ad-Yahya, bukan Shah Al-Yahya. Shah Al-Yahya tu pelakon. Kenal semua Shah Al-Yahya? Oh, tak kenal juga Amir. Bagus Amir. Shah Al-Yahya tu isteri kepada Awal Syari. Tak kenal? Oh, tak kenal juga. Baguslah tak kenal pelakon. Ad-Yahya tu dikatakan bahawa orang-orang Sabi'in ini mereka beriman dan mereka percaya dengan Nabi Yahya. Hak lepas pada Nabi Musa tu, hak zaman nak keluarnya Nabi Isa tu, masa Nabi Yahya ada sebelum Isa tu, mereka beriman dengan Nabi Yahya. Jadi hak Sabi'in, hak hidup dengan Nabi Yahya tu merakamkan ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan pengajaran Nabi Isa konon-kononnya, lalu dibentuk satu kitab nama Darsha Ad-Yahya. Maksud dia pengajaran-pengajaran Nabi Yahya. Tu kitab yang kedua. Kitab yang ketiga nama dia pelik. Qomahadikhul Ziwu. Pelik nama. Qomahadikhul Ziwu ni bukan kitab apa. Dalam tu ada 200 bait. Tahu tak bait ni apa? Bait ni macam pantung lah. Kita pantung 4 kerat ada berapa? Ada 4 bait. Dia ada 200 bait. 200 bait. Dalam tu berisi ucapan-ucapan, mantra-mantra, ayat-ayat yang digunakan untuk jadikan azimat, jadikan macam inilah. Kalau orang beramai dengan kitab tu, dia jadi kebal. Orang tetap takluk, orang tikam takluk, orang bunuh tak jadi. Dia nak buat apa-apa hajat, mistik lah, benda-benda yang bersifat mistik. Inilah antara permainan syaitan. Kita hari ni pun pakai benda tu, kita yakin kebal. Pakai benda ni yakin tak mati. Padahal kita kata beriman dengan qada dan qadar. Bila dah kata qada dan qadar, pakailah apa pun, bila tak sampai ajal, mati ke tak mati? Tak mati. Bila kita ni sekarang hidup tak mati, ditambah pula dengan apa ni? Dengan ideologi tadi, aku pakai cincin ni jadi kebal. Tiba-tiba orang tetap tak mati sungguh. Padahal memang tak sampai ajal lagi, tak matilah. Pakailah apa pun, orang tetap tak akan mati. Tapi bila dah kata Allah kata sat lagi mati, pakailah 14 lapis azimat pun, pakailah 14 lapis ilmu kebal pun, mati ke tak mati? Mati. Jadi setan nak try dia masa dia rasa jadi itulah. Hak masa tak sampai ajar dia, pakai cincin ni jadi sungguh. Setan pun kata nak kuat lagi, pakai lagi 2 jari. Dia pun 2 jari, tetap jadi sungguh. Setan pun kata pakai di kepala pula, dia pun di kepala, tak jadi sungguh. Last sekali penuh tubuh pakai tangkal.
time tak mati lagi, memanglah. Lagu tu lah syaitan duk main-main kita. Sampai time mati, pakai apa pun matilah. Kita duk rasa tak mati sebab memang tak sampai ajal pun, bukan sebab pakai benda tu jadi tak mati. Allah dah kata kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Confirm semua makhluk Allah yang bernyawa, yang bernafas akan mati. Tetapi bab ajal ni Allah kata la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Allah tidak akan melewatkannya satu saat dan tak akan mempercepatkannya satu saat. Tengok ayat Quran, hebat tak? Allah guna memperlewatkan dulu berbanding mempercepatkan. Pasal apa? Sebab orang ni bila cerita pasal mati, nak mati lambat ke nak mati cepat? Itulah Allah faham dah naluri manusia ni. La yastakhiruna sa'atan. Allah tak akan melewatkan walau satu saat, tak akan mempercepatkan. Dia sebut melewat dulu. Sebab orang dia tanya, hang kalau boleh nak mati lambat? Oh, kalau boleh nak mati lambat lah. Mati cepat pun, aku esok pun tak apa mati. Tak ada orang nak mati esok. Hak bak cepat mati ni orang tak suka. Hak bak lambat mati baru tak apa. Kalau Allah kata tak mati-mati, lagu alright, lagu okey. Oh tu kitab yang ketiga habis dah pasal dia punya kitab. Pertama tadi Kanzariyah, hak dia dakwa dikaitkan dengan suhuf Nabi Adam. Yang kedua Darsyah Ad-Yahya, pengajaran dan isi daripada Nabi Yahya. Qoma Hadikul Ziwu, kitab-kitab berisi tadi. Baik, dari sudut keimanan dan kepercayaan, hak karutlah ni, mereka percaya hak Tuhan yang satu tu. Siapa Tuhan yang satu? Allah. Mereka percaya Allah. Tetapi dalam masa yang sama, akidah mereka ni mirip agama Hindu. Allah tu dia cipta pula sejenis makhluk lain. Allah tu dia percaya Allah buat 300 makhluk lain. Bila kita tanya jenis apa makhluk tu, dia kata bukan malaikat, bukan manusia, bukan jin. Dia ni hak Allah buat. Dan dia ada kelebihan khusus dan istimewa. 300 ni. Kadang-kadang hak 300 ni dia keluar waktu pagi saja, ada dia keluar waktu malam saja, ada dia duduk di orang, ada dia duduk di binatang, ada dia duduk di pokok, ada dia duduk di tumbuhan, ada dia duduk di batu, ada dia duduk dalam laut, ada duduk dalam sungai, ada duduk atas darat, ada duduk dalam hutan. Jadi kalau tanda tu wujud dan muncul pada kita, duduk di batu kena sembah batu tu. Kalau duduk di orang kena sembah orang tu, duduk di pokok kena sembah pokok tu. 300 tu bukan orang lain, maksudnya Allah juga. Sebab tu bila kita tengok adaptasi penetisan Tuhan Brahman dalam agama Hindu, tengok berapa jenis Tuhan agaknya orang Hindu. Tapi bila tanya Brahman tu, siapa Brahman tu? Sama macam itikad Allah. Brahman tu tak boleh hurai, tak ada rupa, tak tahu macam mana dia duduk di mana, semua kita tak boleh kesan dia. Tapi hak dia bagi tetisan tu, jadi Tuhan Siva dah. Duk pegang apa? Pegang Trisula, 3 mata tu, ada ulat. Lepas tu, lepas Tuhan Siva, hak duduk dalam lingkungan macam menari tu. Nak tengok tak? Tuhan Vishnu, Tuhan Pemusnah. Lepas tu ada Tuhan Krishna duk tiup seru. Tuhan Kali, hak muka macam hantu duk pegang pedang. Macam-macam, banyak jenis Tuhan dah. Perempuan pun macam-macam dah. Tuhan Lakshmi lah, Lakshmi macam-macam lah. Hatulah dia tu. Jadi banyak-banyak. Bila tanya, hak ni siapa? Tuhan. Hak ni Tuhan, hak ni Tuhan, hak ni Tuhan. Maksudnya macam 300 tadi. Dia menetis kuasa ketuhanan tu dalam tubuh manusia. Hak ni dia anggap sebagai dewa. Tuhan hak betul pun memang tak boleh cakap apa pasal dia, tak boleh dirupakan. Itu Tuhan Brahman. Tapi bila pun mereka percaya Allah demikian, tapi yang dia duk buat ni syirik lah, menduakan Allah. Dan 300 ni ada kuasa mencipta orang, mencipta suami, mencipta isteri, mencipta anak dengan beberapa lafaz tertentu. Seolah-olah kalau relate dengan agama kita, macam Allah sebut kun fayakun, jadilah. Bukan kun fayakun Allah seorang. 300 ni pun ada kuasa tu juga. Kalau kata berdoa kat pokok ni, seolah-olah kalau pokok dia doa tu berkena lah dengan apa yang dia doa tu, seolah-olah kun fayakun lah pokok tadi tu.
Kalau kena dengan batu sama dengan hajat dia, Allah bagi kun fayakun lah pokok tu. Okey, nampak? Mereka ni semayang 3 kali sehari. Waktu subuh, kalau relate dengan waktu kita lah, waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib. Sama macam orang Yahudi semayang. Yahudi semayang pun sama. Orang Yahudi semayang dulu pun waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib. Kalau Yahudi dulu dia ada istilah semayang subuh, kalau istilah dalam Taurat dia sebut sakharit. Kalau semayang zuhur, mincha. Kalau sembahyang maghrib, ma'arif. Sakharit, mincha, ma'arif tu subuh, zuhur dan maghrib. Tapi dia pun ada subuh, zuhur dan maghrib. 3 waktu juga. Mereka ni dikatakan satu kaum yang tak kenal ibadat berpuasa. Tadi ada puasa kan. Hani ni Lani ni tak kenal puasa dan tak pernah puasa pun. Tak pernah puasa pun. Dan mereka juga tak percaya tentang kebangkitan di hari akhirat. Bila orang tu tak percaya hari akhirat, automatik dia juga tak percaya adanya syurga dan neraka. Dan akhirat pun tak percaya, syurga neraka lebih lagi. Mereka hak ni mirip kepada Hindu pula. Mereka percaya reincarnation, kelahiran semula. Sebenarnya reincarnation ni, Buddha ni baru. Orang-orang Majusi, Syiah lah reincarnation lebih awal. Syiah kuat reincarnation. Syiah tu kan asal agama Majusi. Dia yang kuat reincarnationnya. Sampai imam-imam tertentu mati pun akan rojaah semula, kembali semula di akhir zaman. Dia reincarnation balik. Tapi reincarnation orang-orang Sobi ini, siapa yang hidup dalam dunia ni baik, dimensi ni baik, alam ni baik, bila dia mati, roh dia akan masuk tubuh nanti bayi siapa-siapa lahir masuk tu, dia akan jadi lebih baik daripada hak dia duduk lah ni. Kalau lah ni jadi cikgu sekolah biasa, nanti reinkarnasi jadi guru besar lah kot. Lagu tu lah konon-kononnya, senang nak sebut. Ataupun kalau orang tu jahat, duduk atas alam ni, dimensi ni jahat, Tuhan akan tukar dia sama ada jadi anjing ataupun babi, bukan babon. Kalau dia jahat lah ni, Allah tukar dia jadi anjing atau babi, reinkarnasi dia. Jadi duk reincarnation macam tu je lah. Tak ada hari akhirat, tak ada syurga, tak ada neraka. Orang hak baik mungkin boleh jadi baik-baik. Lepas tu hak babi dengan anjing ni bila agak-agak nak tukar jadi orang balik? Takkan tak ada, aku menyesal lah masa jadi anjing dah. Masa dulu jadi orang, lepas tu lah ni jadi anjing. Menyesal boleh jadi orang balik ke tak? Tak boleh jadi dah. Teruk betul dah. Teruk betul fahaman aku. Itu antara fahaman dia. Macam orang Yahudi lain. Yahudi dia ada banyak jenis puasa. Yahudi antaralah kita sebut hari-hari kebesaran Yahudi. Pertama, Black Sabbath. Black Sabbath memperingati hari sejarah hitam, Sabtu yang hitam dah. Kumpulan rock Black Sabbath tu. Black Sabbath tu ada kumpulan rock. Tapi Black Sabbath ni mengingatkan kisah dalam surah Al-Baqarah ayat 65 tu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami mengetahui sesiapa di kalangan mereka yang telah melanggari janji-janji pada hari Sabtu, dan kami telah mengatakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Dulu Allah bagi satu hari kepada Nabi Musa dan Bani Israel sebagai hari perayaan dalam seminggu, hari Sabtu ni yang disebut hari Sabat. Jadi hari itu tak ada boleh buat kerja lain kecuali hanya untuk buat amal ibadat. Kamu nak solat ke, nak puasa ke, nak zikir ke, nak wirid, ikut janji, jangan buat kerja-kerja hal dunia. Khusus hari Sabtu tak boleh buat apa. Tapi kebetulan pula bila orang tak turun ke laut, ikan tu banyak pula dia hidup main kat Kuala dan Muara tu penuh ikan hari Sabtu. Dah nelayan tak turun. Ni hak bekas-bekas nelayan ni duk geram-geram. Hari time kita turun ikan tak banyak, hari Sabtu penuh pula mari Kuala. Dia langgak benda tu. Dan mereka terbahagi kepada 3.
satu kumpulan mereka ni tak turun ke laut hari Sabtu, dan bila ada orang ada niat nak turun ke laut, mereka marah, mereka larang. Aku tak turun sebab Allah dah suruh beribadat, tapi kalau aku dengar kata hang nak turun, memang aku marah, memang aku larang. Jangan buat kerja lagu ni. Satu kumpulan. Kumpulan yang kedua, memang dia tak turun, tapi dia tahu kawan tu nak pi, dia tak kata apa pun, ikut hang lah, mampu pi hang, aku hang. Dia tak marah pun, tak nasihat pun. Hak yang ketiga, memang hak cari nahas ni lah. Hak memang ada niat nak turun. Bila dia pi, memang dapat ikan banyak, tapi Allah tukar mereka jadi kera. Itulah Black Sabbath-nya, peristiwa Black Sabbath, Sabtu yang hitam. Walaupun demikian, bentuk perayaan hari rasmi dia, kita pun ada hari Jumaat. Orang Kristian hari Ahad. Kita hari Jumaat pun memang buat ibadat semayang Jumaat, tapi sebelum Jumaat dan selepas Jumaat boleh buat benda lain tak? Boleh, tak ada masalah. Anak meniaga lah sebelum dan selepas. Bukan kata sehari suntuk tu kena buat ibadat. Tak macam mereka tu memang tak boleh buat benda lain dah. Cuti sungguh. Itu pertama. Yang kedua dikenali sebagai hari Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ni ialah hari tahun baru. Macam kita tahun baru kita apa? Kalau ikut kalender Gregorian ataupun kalender Masihi 1 Januari tahun baru. Kalau ikut bulan Islam 1 Muharram tahun baru. Dalam kalender Yahudi, nama kalender dia ialah Tishrei. Nama kalender. Bulan pertama dalam bulan Yahudi nama Nisan. Bukan Nissan Toyota tu dah. Kebetulan ejaan dia sama, Nisan. Bulan 1 dia Nisan. Tetapi bulan 7 dia tu nama bulan Sivan. Satu hari bulan 7 tu baru dianggap tahun baru. Bukan satu hari bulan Nisan tu macam Januari, tapi satu hari bulan Julai, satu hari bulan Sivan tu baru Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ni lain. Kita hari ni tahun baru duk bergelak, tahun baru duk pesta, tahun baru duk buat konsert. Dia Rosh Hashanah ni lah, dia akan tiup dia punya trompet tu. Nak tengok tak trompet orang Yahudi tu? Dia panggil Yom Teruah ataupun Shofar. Inilah yang disebut dalam kitab mereka, The Book of Chronicle, pasal 23 ayat 24 tentang hari Rosh Hashanah. Walaupun tidak menamakan hari tersebut dengan Rosh Hashanah tu, tapi sebut pasal Shofar. Buka satu lagi, The Book of Ezekiel, pasal ke-40 ayat yang pertama, dalam tu ada tentang Yom Teruah, hari meniup trompet tu. Sebenarnya hari tu walaupun tahun baru mengingatkan mereka tentang hari apa? Siapa yang tiup trompet? Israfil. Hari tahun baru, tapi mereka ingat tentang hari akhirat. Hari tu ceramah pasal hari akhirat, ceramah pasal pengadilan Tuhan, ceramah pasal syurga neraka. Kita konsert tak habis-habis, bergalak tak habis-habis tahun baru. Tahun baru dia lagu tu, orang Yahudi. Sebab tu dia dipanggil hari Rosh Hashanah Yom Haddin. Yom Haddin ni dekat-dekat nak Maliki Yaumiddin, hari kebangkitan, hari kiamat. Tu Rosh Hashanah di sisi mereka. Ada hari Yom Kippur. Yom Kippur ni hari penebusan dosa, hari teringat dosa. Hari tu wajib puasa. Orang Yahudi puasa 6 hari saja setahun. Hak wajib 6 hari setahun. Salah satu hari Yom Kippur. Hak paling lama kena puasa 25 jam sehari. Hari Yom Kippur. Allah suruh buat apa? Yom Kippur ni mengenang kembali dosa-dosa hak kita buat. Tuhan suruh berdoa, Tuhan suruh bertaubat. Ingat aku ni banyak dosa dengan Tuhan, aku banyak buat jahat dengan Tuhan. Kemudian bertaubat atas dosa-dosa tersebut. Yom Kippur, hari penebusan dosa. Yang ni mereka rayakan selama 6 hari. 6 hari dalam bulan Tishri. 6 hari bulan Tishri bermula 10 hari bulan Tishri
sampai 15 hari bulan Tishri, puasa 6 hari Yom Kippur. Kemudian ada hari Hanukkah. Pernah tengok tak lilin orang Yahudi? Dia ada sebatang tiang dia, lepas tu dia macam ni. Pernah tengok tak lilin tu? Dia letak lilin. Ada berapa batang lilin atas tu? Ada 8 batang lilin. 8 batang lilin sebab mereka merayakan 8 hari Hanukkah. Nampak tak gambaran saya sebut tadi? Pernah tengok Ultraman 3 tak? Ultraman 3 kan depan dia tu macam ni. Lepas tu alat yang beta kapsul dia tu macam tu lah. Ada 8 lilin. Hari pertama, malam pertama sebatang lilin. Malam kedua 2 batang. Malam ketiga 3 batang. Sampai malam ke-8 8 batang lilin. Perayaan hari Hanukkah. Hari Hanukkah ni ialah jatuh pada 25 hari bulan Kislev. Kislev nama bulan dia. 25 hari bulan Kislev sama 25 Disember. Tarikh lahir siapa 25 Disember ni? Tarikh lahir Nabi Isa. Kita dah cerita pasal ini. Lebih awal lagi, semua figure-figure besar hak terlibat dengan Trinity memang tarikh lahir dia 25 Disember. Dah sambut pula sampai hari ke-8. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 1 Januari. Hari ni sambutan tahun baru ialah perayaan semula tokoh-tokoh figure yang berunsur kemusyrikan. Anda sambut ke tak sambut? Tu hakikat sebenar. Tapi sebab siang ada matahari, lambang dia Sunday tu, Tuhan matahari tu. Dewa Ra Mesir dulu. Tapi malam sebab tak ada matahari, mereka umpamakan dengan batang-batang lilin. Istilah pencerahan ni sama dengan perayaan hari Dipawali, pesta cahaya kan. Okey, tu tentang Hanukkah. Ada juga hari Syawut. Hari Syawut. Hari Syawut ni hari, kalau kita macam nuzulul Quran. Dia bukan nuzulul Taurat. Taurat hari lain. Hari Syawut ni nuzul 10 commandment tu. Kata suhuh Musa tadi, nuzul 10 commandment tu. 10 perintah tu pun hari Syawut. Depa puasa 6 hari. 6 hari. 28, 29, 30, 31 Mei, sambung 1 Jun, 2 Jun, 3 Jun. Tu 6 hari. Tu sambut hari Syawal. Ada hari Purim. Hari Purim ni hari memperingati, mengenang jasa pahlawan-pahlawan dalam agama Yahudi. Dikatakan setengah ulama, hari Purim juga ialah hari macam maulid Nabi kita. Hari kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Hari Purim tu setengah-setengah pendapat dalam mazhab dia, tidak semualah. Tapi hak betul hari Purim, hari duk baca legenda-legenda dalam agama Yahudi. Itu sebagai contoh berkaitan dengan agama Yahudi. 9.30 dah. Okey, nampak dah secara sepintas lalu tentang Sabi'in dan Sabi'ah, walaupun kita kaitkan dengan beberapa perkara tentang agama-agama lain. Hakikatnya yang Allah nak cerita dan bagi tahu secara rumusan, yang benar-benar beriman dan disanjung serta dipuji oleh Allah ialah mereka yang terdiri daripada kalangan orang-orang Islam yang beriman, orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Nasrani yang beriman, Sabi'in yang beriman. Dalam statement tu, amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Okey, boleh berhenti ya kot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik
فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.